Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, InsyaAllah, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang bersama kita pada malam ini dan selamat datang kepada semua ke sesi ketiga Mama Senpai OCT. Okay. Mungkin ada lagi yang tak familiar dengan Mama Senpai OCT. Mama Senpai OCT adalah satu projek kolaborasi antara Iman Jepun dengan Suri Tomo. Dan mungkin ada juga masih tak kenal dengan Iman Jepun ataupun Suri Tomo. Okay. Iman Jepun ni pula adalah satu organisasi dakwah kebajikan dan tarbiyah untuk menyantunilah masyarakat di Jepun, khususnya rakyat Malaysia dengan pendekatan Islam Rahmah. Suri Tomo pula adalah satu kumpulan sokongan kepada suri rumah di Jepun. Kalau perasan banyaklah Suri Tomo selalu share tips-tips menarik di media sosial semua kan. Jadi Mama Senpai ni adalah salah satu projek lah di mana kami akan menjalankan insya-Allah 5 sesi, dan sekarang kami dah sesi yang ketiga alhamdulillah. Sebelum ni sesi berkenaan bersalin dan berbantang di Jepun. Sesi kedua hari tu pasal Yochien dengan Hokkien di Jepun, dan kali ni kita akan bincangkan pasal tentang elementary school di Jepun ataupun sekolah rendah di Jepun insya-Allah. Jadi saya insya-Allah akan jadi host pada malam ini. Saya Hanani. Sebelum itu saya kenalkan dulu guest speaker kita. Guest speaker yang pertama adalah Kak Rosnani. Kak Rosnani. Kak Rosnani dah 6 tahun di Jepun. Seorang suri rumah, tinggal di Chiba, ada anak 4 orang. Betul kan? 4 orang kan? 4 orang. Semua anak dah syurgaku lah kan? Kak guest speaker kita yang kedua Kak Bazila. Tinggal di Yamaguchi, tahun keempat di Jepun sekarang. Anak 5 orang, pekerjaan ALT, teacher and cikgu English lah di sekolah rendah Jepun. Okay. Jadi saya rasa saya teruskanlah pada soalan yang pertama. Okay. Sebelum masuk ke syurgaku, sekolah rendah, apa yang perlu dilakukan untuk daftar anak masuk syurgaku? Maksudnya kena pergi City Hall ke, isi borang ke, semua. Kak Nani boleh tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nani daripada Chiba, daripada Hana Megawa. Dengar tak? Dengar Kak Nani. Okay, untuk step untuk first tahun 1 lah macam tu, macam nak register sekolah ke suku, mula-mula lah step pertamanya kita kena parents kena cari sekolah dululah. Kena cari sekolah yang berdekatan dengan rumah. Sebab Jepun selalunya biasalah dia akan benarkan jarak sekolah dengan rumah dalam lebih kurang 1 kilometer. Tak boleh lebih daripada 1 kilometer. Kalau dah confirm untuk ke sekolah tersebut, step keduanya kita kena jumpa sekolah, pergi ke sekolah, jumpa dengan penolong pengetua ataupun nama dia Kyoto Sensei, inform yang kita nak sekolahkan anak kita di sekolah tersebut. Masa tu Kyoto Sensei akan bagikan, akan terangkan detail-detail apa yang perlu dibawa, dan dia akan bagi borang lah. Borang tu kita kena isi. Borang tu setiap sekolah ataupun negeri tak sama. Dia berlainan lah kan. So kalau tak faham nak isi dalam borang tu, boleh tanya dekat guru hal ehwal murid. Setiap sekolah ada guru ahli ehwal murid. Guru ahli ehwal murid ni yang akan akan tolong kita, guide kita nak isi apa yang perlu kita buat semua tu. Selepas itu kita kena pergi City Hall untuk isi borang juga.
mostly kat City Hall tu kita isi borang macam untuk kesihatan. Kan kita ada ambil dekat Malaysia, kita ada ambil yang apa tu, injection tu kan. So yang tu kena ada buku tu. Lepas tu borang tu nanti sekolah yang kita nak tu boleh tolong ajarkan apa yang perlu kita isi. Itu untuk step term lah. Tu je. Oh, saya kan kena pergi City Hall dulu, lepas tu City Hall bagi list sekolah ke apa. Kita kena pergi sekolah dulu lah. Sekolah dulu. Sebab kita nak tahu sekolah tu dulu. cari sekolah dulu. Oh, okay, cari sekolah dulu. Kalau tempat tak bagi tu macam apa lain? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya Bazila. Cuma apa ni, kami sampai dalam 2019. Jadi anak yang pertama tu dia masuk tengah-tengah lah. Lepas tu yang kedua, anak yang kedua tu masuk, dia tak ada Hoiko kan dekat sini. Jadi dia masuk Isinense. Nak cakap yang pertama tu prosedur berbeza, yang kedua prosedur berbeza, yang ketiga sebab dia Hoiko kat sini, dia Yochen kat sini, prosedur pun beza. Yang Yochen tu paling mudah lah kalau memang dah ada Yochen kat sini. Memang urusan daripada Yochen tu sendiri akan keluar kita nak masuk sekolah mana, sebab macam Kak Dani cakap tadi kan, dia walking distance, dia memang ada map lah. Kalau setiap sekolah ada map, setiap Fudosang pun ada map, dia memang ada map. Memang orang yang duduk sini, Yochen akan cakap kita nak pergi mana. Dan daripada Yochen tu surat daripada Syekh Kusyo akan sampai ke rumah untuk yang macam orientation tadi kan, orientation day tu. So kita akan respon surat tu dan kita akan pergi pada ketika yang surat tu dah cakap. So surat tu akan bagi tahu tentang kita punya health check up. Dan termasuk orientation day lah. Kalau macam yang Khairah tu dia ada another day yang dia akan cerita pasal keselamatan sekolah lah. Dia akan belajar basic of, sebab dia akan berjalan kaki pergi sekolah kan. So dia, kalau dulu Khairah tu dia ada 2 session sebab dia tak ada, yang anak yang kedua tu dia ada 2 session sebab masa tu COVID tak berapa teruk lagi kan. Anak ketiga tu sebab COVID dah dah teruk sikit, dia ada 1 session je. So semua sekali lah dia wrap up dalam 1 session tu, health check up, orientation, dengan sikit pasal keselamatan tu lah. So nak cakap prosedur berbeza, mungkin ikut shift berbeza dengan ikut anak lah. Yang pertama tu sebab dia masuk tengah-tengah, dia macam Kak Dani cakap tu, kena pergi sekolah, lepas tu kena pergi Syekh Kusyo, dia banyak sikit prosedur dia. Tapi anak yang daripada Yochen tu memang mudah lah, dia tak perlu pun pergi Syekh Kusyo rasanya, tak ada step tu lah. So itulah, mungkin kena check lah di kawasan masing-masing bagaimana kan. Oh, okay. Saya pun baru tahu yang kalau anak tu dari Yochen, proses dia lagi senang lah kan. Maksudnya Yochen tu sendiri yang akan bagi sekolah mana semua, kita just tunggu surat dari Syekh Kusyo semua kan. Kalau macam anak tu tengah-tengah, macam anak Kak Dani pun masuk dari tengah-tengah. Anak Kak Dani nombor 1, nombor 2 tengah-tengah, nombor 3 dengan nombor 4 daripada darjah 1, start darjah 1. Tapi sebab dia orang tak pergi Yochen kan. Patutlah Kak Dani kena cari sekolah sendiri semua tu kan. Okay, clear lah kat situ kan. Kita tahu lah macam mana nak cari sekolah untuk untuk anak-anak. So, kalau anak tu macam tadi, kalau anak tu sekolah dari Yochen, insyaAllah senang. Depend pada cik masing-masing juga lah kan. Okay. Tu sekolah kan. Kalau dah confirm sekolah, apa yang kita kena prepare dari segi kewangan, barang-barang, mental ibu dengan anak tu sendiri kan, ibu ayah anak, ataupun etik. Dan etik lah, maksudnya anak tu kena pandai apa, contohnya tu guna toilet cangkung ke apa tu macam tu. Kak Dani Boleh Kak Dani. Kalau kalau kita dah confirm untuk ke sekolah tu, kalau daripada segi keuangan, sekolah dekat sini tak ada bayaran untuk untuk registration, tak ada bayaran. Cuma dia ada setiap bulan dia ada yuran untuk bahan-bahan pembelajaran sekolah. Akak tak tahu dekat Shi lain macam mana, tapi dekat sekolah, dekat
area Cibashi ni macam tu lah. Pembelajaran sekolah. Lepas tu, tapi duit tu dia akan tolak melalui potongan gaji setiap bulan. Lepas bayaran tu pun, yuran tu pun berbeza-beza lah untuk ikut darjah anak. Darjah 1 lain, darjah 2 sampai darjah 6 lah. Setiap tu lain-lain jumlah dia. Kalau barang-barang pula, barang-barang basic sekolah anak ke macam mana? Barang basic sekolah anak? Macam rasa macam basic kot, macam kena beli beg yang apa, beg yang orang panggil tu. Randu Seru. Barang-barang tu kita barang-barang macam banyak juga kena beli. Contohnya macam Randu Seru, wabaki, baju sukan. Baju sukan tu kita boleh beli melalui sekolah ataupun sekolah yang akan beritahu kedai mana yang ada provide baju tu. Lepas tu macam Randu Seru tu kalau nak yang macam kualiti ke apa, bolehlah beli dekat Ion ke kan, macam tu. Tapi boleh juga beli dekat Amazon ataupun Rakuten kalau untuk yang harga murah-murah lah sikit kan. Lepas tu bag-bag macam bag-bag untuk isi isi barang, macam barang-barang peralatan sukan ke, peralatan muzik ke kan, pun kena beli juga. Itu memang wajib. Lepas tu boshi, topi tu pun kena beli. Bonsai, zuking, cushion untuk keselamatan kan, Jepun ni macam selalu ada jishin ke kan. So tu pun memang kena beli juga. Basic yang untuk ubat gigi, untuk berus gigi tu, cup tu pun kena beli juga. Barang agak banyak untuk kita beli mula-mula untuk first year first year untuk satu lah kan. Tapi nanti bila dah habis anak dah masuk sekolah tu nanti biasanya akan dapat pulangan tu balik daripada daripada ward office rasanya. Pulangan dia orang akan bayar balik kat kita. Mula-mula je kita nak kena keluar banyak lah. Macam tu. List tu dia maksudnya list tu dia akan bagilah. Cuma kita yang cari sendiri barang. Dia akan sekolah akan bagi list apa yang perlu kita beli. So kita kena carilah barang-barang tu. Kalau dari segi mental sebagai parents dan anak macam mana untuk bagi? Apa yang kena prepare lah dengan attitude? Agak tak apa sikit tadi Kak Nani sebab Kak Nani tadi anak-anak tak pakai uniform kan? Anak tak pakai uniform. Bagi sekolah kita kat sini kena pakai uniform. Sekolah public. Public school tapi kena pakai uniform lah. Dan dia lagi mahal lah dia punya dia punya kos dia mahal lah kot. Antaranya blazer tu kan. Blazer tu dalam 7,000. Ni ada tulis sikit lah. Skirt dalam 3,000. T-shirt dalam tu 1,000 kan. Sports t-shirt 2,000. Payung 2 jenis kan. Payung lipat satu, payung biasa satu. Ada 2,000 kan. Payung pun kena uniform. Payung tak ada uniform lah. Cuma payung kena ada 2 kan. Satu payung bawa pergi kalau hujan ada satu. Satu lagi kat sekolah kalau emergency ada lagi kan. So total dia kira-kira ni dalam 70,000 jugalah untuk masuk. Cuma masa kita masuk dulu, sebab kat sini ada PTA. So PTA ni antara salah satu aktiviti kat sekolah ni, dia jual second hand punya barang. So boleh check kawasan masing-masing. Kalau dia ada jual second hand, boleh tanyalah bila dia akan buka second hand tu untuk kita beli barang yang macam Randu Seru tu kan. Kalau beli kat luar 32,000 kan. So kalau dia recycle tu mungkinlah buruk sikit lah, tapi dapat dalam 1,000. Kalau kat sini 1,000, 2,000 macam tu lah. Harga memang harga lelong lah. Boleh tanya sekolah masing-masing kan. Dan untuk soalan Nani tadi kan, persediaan ibu dari segi mental tak ada kot, relax je lah kot. Cuma nak kena relax je, tak ada apa. Cuma ni lah nak kena fikir pasal macam toilet diorang kan. Toilet diorang rasa setakat ni tak jumpa lagi sekolah yang ada washlet. So memang memang kena
kena ajar lah kot macam mana nak menggunakan tisu tu kan. Dan at the same time untuk encourage diorang pakai apa kalau boleh air kan. Susah lah, sebenarnya susah nak, sebab dia macam dengan kawan-kawan semua kan. Jadi kita cakap suruh bawa botol lagi macam awkward lah pula nak bawa botol pergi toilet kan. Jadi nak kena balancekan antara apa ni, kita encourage lah dia macam mana nak. Tapi kita tak boleh push lah kalau selagi dia nak pakai tisu, that should be fine lah, sebab tisu pun adalah bahan apa ni, satu bahan untuk ni kan, taharah kan. So satu toilet tu, yang kedua apa ni, makanan kan, yang ketiga apa ni, nak kena support dari sudut dia orang pembelajaran dia orang lah. Sebab bila kat sekolah dia bukan, dia macam tanggungjawab sekolah tu dia berbeza dengan kat Malaysia lah, kalau siapa yang boleh pernah sekolah kat Malaysia kan. Dia memang kita 50-50, apa macam kita kena support juga apa yang anak kita belajar kan. Apa hari ni dia belajar, kita kena tahu kan apa yang banyaklah kita kena ambil tahu mengenai perihal anak-anak kat sekolah. Dia sebab pernah hantar anak kat sekolah kat Malaysia kan, dia sangat beza lah dia punya peranan ibu ayah tu dekat Jepun ni. Ada ni tambah sikit yang bahagian mental preparation ibu bapa tu kan. Biasanya macam anak-anak Kak Yang kan cakap dulu kat diorang masa mula-mula start sekolah lah, Kak Yang kan cakap kat diorang yang macam kita tak sama dengan kawan-kawan lain lah kan, daripada segi bahasa, aurat, pemakanan kan. So dari satu Kak Yang cakap kat dia, kalau tak jangan nak kawan tu, jangan malu nak berkawan lah. Sebab kadang-kadang masalah bahasa dia orang malu nak berkawan kan. So kita kena beranikan diri lah, jumpa sensei ke, tanya kalau tak faham macam tu lah. Lepas tu daripada segi macam Bazi kata toilet tu, Kak Dia memang ready kan satu botol air yang boleh spray. So kalau dia nak pergi toilet, kalau dia tak biasa lagi, so dia akan bawa toilet tu, botol tu untuk tu lah, untuk pergi toilet. Tu je. Okay. Itulah macam dari segi kewangan tu selalu public school free kan, cuma kita kena prepare untuk beli barang macam tu lah kan. Okay. Okay, satu lagi soalan yang saya bagi saya sendiri pun nak tahu kan, anak-anak sebelum masuk ke Shogaku tu perlu ke tahu membaca, menulis, mengira tu, sebab dengan kata ada exam sebelum masuk Shogaku. Kalau dekat area, kalau kat area Kak Nani tak ada exam untuk masuk Shogaku. Tak ada exam. Kalau untuk 3M tu sebaik-baiknya kena tahulah kan. So kalau maksudnya kena pandai lah baca hiragana, tulis semua. At least hiragana lah macam tu. So at least dia boleh baca, sebab kalau kadang-kadang kat sekolah kalau ada katakana ke, ada kanji ke, sensei akan volunteer tuliskan dalam hiragana. So at least dia boleh baca hiragana pun dah okey dah. Kalau sebaik-baiknya lah. Tempat Bazi kan tak tahu kalau kalau tempat Bazi, tempat Bazi ada exam ke belum masuk Shogaku? Dia bukanlah exam. Exam tu macam berat sangat bunyi. Satu section yang dia nak tahu je lah, kita ni macam boleh dengar. Session tu yang macam apa dalam SPS cakap kan. Session tu dia tak bagi parent masuk, tapi dia biarkan dia dengan sensei dengan anak-anak. Lepas tu dia macam just tanya soalan simple, tanya macam tengok apa budak-budak tu boleh jawab ke tak, mungkin tulis ke baca basic lah. Dia memang bukan wajib. Dia kat sini start betul-betul dia belajar hiragana tu officially from Ichinensei. So dekat Yochen tu plus point lah, kalau dia dah pandai macam bagus dah kan. Cuma kalau tak pandai don't worry lah. Dia memang akan ajar dengan betul lah, dengan kaki kata yang betul. Masa dekat start Ichinensei. Okay. So tak payah risau lah kalau anak tu tak menguasai lagi lah hiragana sebelum masuk Shogaku kan, dekat sekolah. Kat situ baru diorang betul-betul belajar. Sebab anak Kak Nani pun yang darjah 1 pun dia tak masuk Yochen. So dia boleh masuk darjah 1 kan.
Oh, okay. So kira masuk dia bukanlah exam ni, macam nak tahu put, anak ni budak ni apa yang dia tahu kan. Contohnya dalam bahasa ni monggo apa yang dia tak tahu. Nanti saya tahu lah macam mana nak kata budak ni lah macam tu lah kan. Sekolah rendah okay. rasanya exam mungkin darjah 6 baru ada exam. Darjah 6 baru ada exam. Kalau biasa tu test biasa je lah. Darjah 1 sampai darjah 5 tu test biasa je. Okay. Kalau kata Pak Akak, start apa? Gonense dia akan ada exam yang satu kan. Exam yang sama satu kan, start daripada Gonense, Rokunense. Dia baru start tapi a few topics je lah, macam Kokugok, Sangsu, Rika, dia ada berapa? 4 ke macam tu lah. So dia akan ada ranking masa tu lah. Start dengan ada Gonense baru ada ranking satu kan punya ranking kan. Tengoklah masa tu. Sebelum tu tak ada test. Tapi dekat Cipa tak lah. Cipa darjah 6 je lah. Darjah 1 sampai 5 tu dia orang happy lagi lah. Main-main lagi. Enjoy lagi lah. Kita settle untuk soalan sebelum masuk Shogafo. Soalan tentang semasa di Shogafo pula. Bagaimana komunikasi dengan sensei tentang restriction dah masuk Shogafo kan, mesti kita nak bagi tahu sensei kan restriction kita sebagai Muslim, makanan halal, bento, aurat, solat, puasa semua. Kalau macam tempat Kak Dani, masa kita orang baru masuk, masa anak sulung Kak Dani baru masuk, kita orang baru start duduk sini lah kan. Sebab kita orang masa tu kita orang sajalah yang baru satu family je yang beragama Islam. Jadi macam susah sikit lah nak menerangkan. Diorang pun tak tahu kan. So masa Kak Dani tu, masa kita tengah cari sekolah tu, masa dah jumpa kan, mula-mula setiap kita pergi cari sekolah kan. Lepas tu kita pergi jumpa dengan Kyoto Sensei tu, penolong pengetua tu kan. Masa tu kita orang dah cakap lah, parents dah cakap lah yang kami ni beragama Islam. So macam kena ada apa, kena macam aurat nak kena jaga kan. Makanan pun nak kena jaga, halal ke semua. So tanya sekolah dulu lah, sebab kadang-kadang ada sekolah yang tak benar kan, benda-benda macam tu kan. So kalau macam sekolah kita orang, alhamdulillah lah dia terima. Dia kata okey, boleh cuba dululah kan. So bila dia dah kasih tu, masa tu kita akan jumpa lagi sensei, kena beritahulah aurat dia macam mana, pergaulan dia macam mana. Kadang-kadang dia orang sendiri yang tak kasih duduk sebelah lelaki, dudukkan sebelah perempuan je, macam tu. Lepas tu makanan pun kita orang tak ambil lah sekolah punya. So kita bagi kita buat bento sendirilah kan. So sensei pun benarkan. Ada sekolah mungkin dia kena ikut menu sekolah kan. Masak kena ikut menu sekolah. Tapi macam sekolah kat sini, dekat tempat kalian itu macam tak kisah masak apalah. Sebab kita buat bento sendiri. Kalau buat bento sendiri tu bayaran makanan tu kita tak kena bayar lah kan. Benda tu. Jadi macam cikgu pun akan terima benda macam puasa semua-semua tu, dan kadang-kadang tu cikgu tu sendiri akan terangkan kat dalam kelas anak pasal Islam lah. Dia akan cerita pasal aurat, dia akan cerita pasal solat, pasal puasa semua. Okay, ada soalan dekat chat tu. Masa sesi tukar baju sukan, anak-anak kita dalam kelas tu tak permission sesi di toilet sebab anak saya sekarang dah jadi tak balik boleh jawab. Kalau dekat sekolah anak-anak Kak dengan sekolah yang Kak pergi, kebanyakan dia start Sanensi dia kat asing lah. Di Nancy tu masih lagi di-consider macam kecil lagi. Sanensi dah start ada yang dah start macam perubahan badan ke apa kan. So Sanensi dia asing. Kalau anak-anak kat ni pun sama? Sama, tapi kadang-kadang tapi biasanya diorang toilet kan? Pergi toilet lah. Yang perempuan ni pergi toilet lah. Anak Kak Nani sajalah yang pergi toiletnya. Yang budak lain memang dalam kelas lah. Boleh lah minta dengan sensei. Boleh. Boleh. Sebab kita dah terangkan dekat sensei kan pasal aurat tu. So dia kasih lah pergi toilet tu. Sebenarnya kita rasanya kena slow talk dengan pihak sekolah lah. Kalau kita macam kalau kita memang macam nak jaga benda-benda macam tu, dia lagi hormat lah
rasanya dia lagi ada peraturan kan, so dia akan lagi follow lah benda-benda macam tu. Ya, orang Jepun suka peraturan kan. Dia suka peraturan kan, so dia suka aturan. Itulah. Rasa dia punya basic dia Jepun ni dia kena Jiu punya, dia kena negara, dia dah consider as negara yang bebas. Dia macam dia tak boleh push lah. Maknanya kita boleh, kalau sekolah yang tak bagi tu kita kena psycho sikit dia. Sebab betul. dia sepatutnya Jepun ni dia sebab dia lepas dia Perang Dunia Kedua tu dia kena jadi negara yang bebas. So dia tak boleh halang orang kebebasan tu. So, kalau kita ada something, kita sepatutnya ada hak lah di situ sedikit sebanyak kan. Cuma nak kena macam mana cara kita berbirokrasi dengan sekolah dan nak cakap dengan anak kita kan. Dan dulu pernah jugalah kalau sensei cakap tak boleh bawa bento, ingat pernah nak cakap lah, anak kat ni ada allergic, tak boleh makan sebarangan, so kena bawa bento lah. Tapi nasib baik alhamdulillah sekolah kasih kan bawa bento. Okay. Betul, yang penting kita kena komunikasi dululah dengan sensei apa-apa pun kan, untuk menyenangkan anak kita, insyaAllah. So kalau kita buat bento sendiri, tak payah bayarlah makanan yang di-provide kan tu. Kalau kita bawa bento sendiri, kita tak payah bayar yang untuk Kyoshoku tu, makanan tu. Cuma kalau akak anak-anak semua tiga-tiga ambil Kyoshoku. Antara sebabnya satu, masa awal kita ambil bento, tapi bila bila dah fikir-fikir, dah bincang dengan husband kan. Yang pertama sebab dia ada shokuiku. Shokuiku ni bila dia tak ambil bento, tak tahu sekolah kat ni macam mana, tapi bila dia tak ambil bento kat sini, dia tak terlibat dalam proses kan shokuiku tu dia akan ambil, kalau pernah tengok kan, dia akan ambil bekas makanan kan daripada bilik, lepas tu akan letak atas meja kan, dia akan serve kan. Masa dia orang bento, dia tak dapat lah buat macam kawan yang lain. Mungkin dia akan buat bagi susu ke, tapi dia orang tak makan the same meal kan. So jadi kita fikir tak apalah, biarlah dia tak dapat makan tu, asalkan dia dapat bersama, just nak bagi dia rasa kebersamaan tu lah bersama classmate dia. Dan kita fikir juga harga Kyoshoku tu dia dah separuh dibayar oleh kerajaan kan. Maknanya separuh, kalau tak silap separuh parent bayar, separuh dia siapa yang masak tu semua kerajaan bayar, maknanya she bayar macam tu kan. Jadi harga yang di monthly punya harga tu macam dah cukup murah lah. Kalau kita kat sini kena bayar satu anak dalam 1,500 per month kan. Kira macam still okay lah kalau harga macam tu kan. Walaupun ada yang tak boleh makan, kita top up lah. Maknanya kalau setakat ni kalau yang menu kat sini menu berbeza-beza kan. So menu kat sini dalam separuh lah yang kita sebulan tu, separuh tak boleh makan, separuh boleh makan. So itulah kot kita punya ijtihad lah kan. So masing-masing boleh buat pertimbangan macam mana yang terbaik lah untuk masing-masing punya keadaan kan. Ada juga setengah parents yang dia cuma ambil nasi dengan susu je. Ada nasi dengan susu je dia ambil, lauk dia bawa sendiri macam tu. Sebab macam bayar untuk nasi dengan susu je lah. Macam tu. Sebab macam Baji kata dia ada macam kerajaan dah provide kan benda tu kan, untuk makanan kan. So dia orang boleh ambil nasi dengan susu je lah kalau yang tak nak ambil yang lauk sendiri. Ada sekolah yang memang dia akan boleh sediakan makanan halal. Dan juga kat India ada sekolah yang boleh sediakan makanan halal. Lepas tu macam anak Kak Baji tu, dia ambil kan Kyoshoku tu kan. Kalau yang tak boleh makan tu maksudnya dia tak ambil lah lauk tu. Dia tak ambil tapi dia kena bayar. Dia cara bayar dia, kalau kat sini lah tak tahu kat mana kan. Dia satu nasi, lain bayar. Dia bahagi 3. Satu nasi, satu okazu, satu gyunyo, susu kan. So kalau macam Kak Nani cakap nak ambil 2 ni boleh, tapi kalau nak ambil ni macam okazu dia kadang ada 2 ataupun 3. Kita tak boleh nak ambil 1 ataupun nak ambil nak sayur lah, apa ni? Ayam ke tak nak kan, nak sayur lah tak boleh dia. So dia satu geng.
So kalau nak ambil, sama ada ambil atau tak lah, maknanya sama ada 3 ataupun 2 macam tu kan. So tapi akak memang ambil semua, memang kita bayarlah bahagian yang tak boleh makan tu juga sebenarnya, tapi kira tak apalah, halal. Soalan yang soalan Aizat ni, masa je Syukur Tobang, macam mana nak bagi tahu sensei untuk tak handle makanan tak halal? Macam Kak Dani, Kak Yin cakap lah kat anak-anak Kak ni, tak boleh macam buta ke pigi ke semua tak boleh pegang kan. So sensei akan suruh servekan susu dengan buah-buah lah biasanya. Oh, bagi tahulah. Maksudnya Kak Dani sendiri yang bagi tahu, parents yang bagi tahu sensei. Okay. Sebab sensei pun tak tahu kan benda-benda macam tu, kita lah yang kena beritahu kan. Yelah, betul. Dia tak tahu kan. Okey dah. Soalan seterusnya. Ibu bapa perlu ke selalu terlibat dengan aktiviti anak-anak di sekolah? Aktiviti sekolah anak-anak Macam kita experience perlu ke terlibat? Macam Yucian macam selalu kan kena terlibat. Kalau sekolah rendah pun sama ke? Sekolah rendah dia ada aktiviti, ada Gakui Sangka dengan Mendan. Mendan tu aktiviti yang kemudian Gakui Sangka ni kita tengok aktiviti anak. Aktiviti anak-anak kita dia buat apa dalam kelas semua kan. Tapi sebabkan sekarang ni dah COVID, so selalunya online je lah, tak perlu pergi sekolah dah. Kalau lagi satu Sunshine Mendan pula, itu memang kita kena pergi sebab itu kita akan discuss dengan sensei tentang perkembangan anak kita, cara dia berkawan, pembelajaran dia semualah, yang tu penting kena datang. Sebelum ni pun ada juga aktiviti anak dengan ibu bapa di sekolah, contoh macam ada aktiviti sukan ke kan, permainan dalam dewan ke semua. Tapi sekarang rasanya dah tak ada lah rasanya sebab dah COVID, so dah tak ada benda-benda macam tu. Kalau Kak Bazi macam mana? Kalau ada aktiviti yang perlu terlibat dengan aktiviti sekolah tu, macam mana Kak Bazi? Cuba melibatkan diri ataupun sebab Kak Bazi kerja kan? Sebab apa ni? Macam Kak Nani cakap tu, sangkang kat sini panggil sangkang B, sangkang H kan, B, sangkang B. So sangkang B tu per gaki per semester. So dia dah bagi awal-awal lah dia punya tarikh tu. Dan dia pun half macam apa ni, kalau nak 3 orang macam setengah jam dah, maknanya tak sampai one whole day lah. Sekejap je kan. So boleh ambil, memang siap-siap ambil half day lah kot. Kalau ni kan, ataupun rotate dengan suami kan. So tak ada masalah lah. Satu lagi aktiviti yang parent kena terlibat kat sini, mungkin sekolah lain beza kan. Kat sini PTA dia baru tahun ni dah diwartakan satu anak sekolah ni, satu anak satu anak parent kena jadi PTA satu kali. So kalau 3 anak at least 3 tahun. Macam tu lah. Perkiraan dia. So kena terlibat dalam PTA tu kan. At least berapa kali kan. So kalau kita orang 3 anak dekat show, 3 kali lah macam tu. Nak saya perlu terlibat. Macam Mendan tu memang selalunya dah bagi tarikh macam Baci cakap lah, sensei 2 atau 3 hari lah untuk kita pilih mana kita available kan. So boleh set benda tu. Tapi biasanya ambil 1 hari tu untuk semua anak lah. PTA ni buat apa? Tu boleh jawab. Bazi boleh sebab PTA. Tahu lah ikut sekolah tu. Kalau PTA aktif lah. Tapi memang dia ada meeting semua kan. Tapi meeting dia selalu time sekolah, time kerja. So kita selalulah mendapat uzur syar'i kan. Kalau ni terpaksa excuse dua-dua kerja kan. Tapi memang dia PTA kan biasanya dia ada PTA ni ada macam
Kak Ain tak join lah, tapi adalah mak-mak yang masuk PTA tu kan. Sebab Kak Ain pun baru kena. Sebab kat sini kadang-kadang kalau tak tahu bahasa Jepun, dia pun macam tak apalah, tak nak ambil, tak nak jadi PTA pun tak apa, lagi susah communicate dengan dia kan. Tapi PTA ni dia ada macam bahagian foto, jurugambar, aktiviti dalam, macam kan sekolah kadang-kadang buat aktiviti kan, ataupun sukan yang mengendalikan sukan tu. So kalau macam hari sukan, adalah juru gambar ni, fotografinya untuk ambil. Macam tu lah. Meeting memang selalu kot rasanya ada meeting dia tu. Sebab dia nanti nak ada apa, magazine sekolah kan, macam paper je lah macam tu kan. So gambar-gambar tu semua dia akan masukkan dalam tu kan. Kena aktif ke dalam PTA? Dalam PTA? Kalau macam kalau kerja, adalah alasan kan? Cukup bagi satu tadi kan? Kalau macam kalau Kak Nani, Nihongo, Nihongo tu. Ni. Kak Nani tak join, kalau PTA kat sini, kalau dengan anak PTA macam, Kak Ain tak join PTA, tapi Kak Ain join PTA untuk ibu bapa. Macam sekolah Kak Nani dia ada PTA macam sukan ibu bapa, macam contoh volleyball macam tu kan. So yang tu Kak Nani join. Tapi yang dengan aktiviti dengan anak-anak tu, yang dia nak handle macam meeting selalu tu, tu tak join sekali. Okey, PTA meeting tu wajib kan. Macam tempat Kak Bazi wajib kan, tempat Kak Nani. Orang luar tak wajib lah tu. Orang luar tu maksudnya macam foreigner kan, gaijin kan. Gaijin kan. Tapi kalau nak lagi bagus lah, dia orang lagi suka lah. Itulah kena yang baru lah kan. Okay. Ada misalnya. Okay. Ini saya rasa saya ada soalan. Sakinah ni, Nurul Sakinah tanya, kalau dulu kerja, anak lepas sekolah tu akan stay kat sekolah tu kan? Macam anak akak memang ambil 3 orang lah. Dekat tempat kita ni nama dia Jido Kerabu. Tempat lain nama kan. So, Jido Kerabu ni application dia sama macam Hoikuk punya application. So sekarang kalau untuk masuk bulan 4 ni, kira dah buka lah dia punya application dia. So dia punya application dia ada deadline semua kan. Dia bukan semua orang boleh masuk lah, dia banyak lah proses. Dia bukan memang kalau dia ada duduk bekerja, ada syoko duduk kerja baru boleh masuk kan. Itu pun application dia awal, dan kalau kat sini bayar dalam apa tadi 1,000 lebih lah. Kat sini kita bayar 3 orang, 5,000 yen untuk 3 orang. Jido Kerabu tu. Dia akan bagi snack lah tengah hari lepas balik sekolah tu kan. Dan dia boleh stay sampai at least pukul 7 kalau tak silap. Anak-anak akak balik 4:30 balik. So dia boleh stay sampai pukul 7 macam tu. Dia boleh hantar juga hari Sabtu, Jido Kerabu ni. Okay. Dekat tempat Nabila 7,000 seorang. Mahal 7,000. Tapi dia 5,000 3 orang. Dia ada diskaun untuk anak kedua, anak ketiga pun lain. Dia ada boleh tanya nanti. Sebab anak pertama tu mahal sikit lah. Kan anak pertama macam tu kan. Kalau anak pertama kan, anak kedua ketiga tu dia ada diskaun. Anak orang tu. Okay. Pengalaman ni ada soalan siapa ni? Boleh Kak Lani nak jawabkan dulu. Syed Adibah. Kalau pengalaman tentang solat ni, kita mula-mula nanti kita akan tangkap dekat sensei kan, yang anak kita kena solat biasanya Zohor lah kan, dekat sekolah. So lepas makan tu biasanya dia akan kena solat. Sensei akan selalu bagi bilik kecil lah, bilik khas. Kadang-kadang tempat bilik meeting ke ataupun bilik komputer macam tu lah kot. Jangan tempat yang space lah kan. So kita kena tahu, anak kena tahu lah arah kiblat semua macam tu kan. Lepas tu sensei memang kasih lah untuk solat tu. Ambil wuduk biasa, cuma Kak Lani
bekalkan botol spray tu untuk basuh kaki lah, sebab kat Jepun kan tak boleh nak basah-basah kan toilet dia. So anak-anak memang akan pergilah lepas solat. Kadang-kadang sensei pun ingatkan, cakap kat sensei lah pukul berapa kan. So sensei kan kadang-kadang akan ingatkan lah waktu solat. Kalau puasa sekolah, bila start puasa full tu macam anak kat ni darjah 1 dia dah puasa, tapi kadang-kadang akan standby makanan lah. Kita akan cakap kat sensei, sensei anak saya puasa danjiki kan, dalam bahasa Jepun panggil danjiki. Anak saya puasa, tapi kalau dia macam tak tahan, sensei tanya dia kalau dia nak makan, sebab saya ada bawa bekal macam onigiri ke kan, saya akan bawakan bekal. So kalau dia tak larat, bagi dia makanlah benda tu kan, air boleh ambil kat sekolah je. So sensei akan tanyalah kalau dia okey ke tak okey. Kadang-kadang sensei dia akan duduk dalam satu kelas, tapi kadang-kadang sensei suruh dia seorang duduk depan menghadap papan hitam ke waktu makan tu lah, ataupun dia orang kena, dia boleh pergi kat surau ke, bukan surau lah, tempat solat dia orang tu lah, macam tu. Menarik kan? Ada lagi soalan? Sebab tu kita ke soalan seterusnya. Cabaran ibu apa tadi Kak Baji dah jawab kan. Cabaran dia 9. Maksudnya kena, sebab selalu sekolah kat Jepun dia dah bagi apa awal-awal kan yang aktiviti yang perlu kita terlibat kan. So nanti kita kan sendirilah macam mana kita nak cuti tu semua kan. Okey, narai goto ataupun aktiviti kurikulum kena ambil kan untuk anak-anak. Maksudnya anak-anak kena terlibat kan? Sekolah rendah tak ada lagi apa macam kurikulum tu. Tapi boleh ambil luar sekolah lah. Biasanya. Anak-anak Kak Nani ada join tak? Anak Kak Nani dah masuk CU baru ambil. Sebab CU memang wajib ambil lah. Masa sekolah rendah ni dia orang tak masuk apa. Tapi ramai juga kawan-kawan yang ambil swimming, kelas piano, macam apa kendo, judo macam tu lah. Apa basketball, volleyball. Sebab benda tu kalau dia ambil awal pun actually lagi bagus lah untuk bila dia masuk ke sekolah menengah, dia ada lagi kelebihan kat situ lah. Macam tu. Kalau sekolah ni tak wajib lah. Kalau kita atas parent tu lah nak hantar anak ambil. Tapi kat luar lah, kat sekolah dia tak provide lah. Nak kat Baju tu sama lah. Semua tak join lagi lah. Kat sini dia start Yonense. Start tapi macam tak berapa aktif sangat kot, mungkin COVID ke apa. Ada, memang dia kena pilih lah. Start daripada Yonense dia dah pilih nak apa. Cuma tak, kalau masa sebelum COVID tu ada tapi tak kerap sangat. Sekarang COVID memang langsung tak dengar pun dia pergi kelab kan. So dia akan ambil masa macam apa Goji Comeback ke ataupun Rokuji Comeback, dia akan balik lambat sikit lah pukul apa. Kalau anak ni tak heavy lah. Anak kat ni kat sini dia ambil tu untuk dia punya kan ada hari sukan sekolah-sekolah kan. Sekolah yang lawan sekolah-sekolah kan. Yang masa tu lah dia ada sukan macam sekolah, kata sekolah Kak Dani pergi lawan dengan sekolah Bazi lah macam tu. Untuk yang tu je lah dia orang ambil. Dia boleh pilih lah yang mana, sama dia nak lompat tinggi ke apa. Tapi kalau yang macam kurikulum biasa tak ada lah. Mungkin sekolah lain-lain sekolah kot yang ada macam tu. Macam hari sukan lah kan. Sukan tu sekolah. So kalau Kak Baju pun tak adalah yang join Narai Goto tu, aktiviti kurikulum tu sekarang ni. Yang Gonense tu dia ada join apa club macam lukisan-lukisan. Tapi tak berapa kerap dah. Kira je kalau kita nak pilih aktiviti kurikulum untuk anak-anak ni, kita berdasarkan minat anak tu lah kan. Betul-betul. Kalau macam yang anak yang kedua ni, Khairah tu, dia Sanensi kan, dia akan ada masa dia akan lawat semua kelab tu lah untuk dia tentukan minat dia. Bukan minat, apa yang dia minat lah. So depends on dia lah kot. Tak berat kot.
Cu memang berat lah dia. Hmm. Dia Okay, faham. Okay, soalan penting kat ni. Oh, ni ada lagi soalan pasal solat dan puasa. Siapa boleh jawab kan? Ajak anak solat dan puasa. Oh, ni nak jawab nanti apa? Q&A pun boleh. Nanti Q&A session nanti last kali. Soalan terusnya, bully. Bagaimana? Kenapa anak-anak kena bully? Kalau ada, macam mana selesaikan? Bully, diorang ni dekat sini, bully diorang tu lebih kepada word kot, dengan mental kan. Itu macam diskriminasi sebab kita bukan tak juga kan, sebab dia dengan kawan-kawan dia pun macam tu juga kan. Macam dia maksudnya dia dengan apa sesama bangsa dia pun dia macam tu juga. So kalau anak Kak Nani macam ada sekali yang lelaki yang bongsu ni, dia kata dia kena bully. Kita sebenarnya kena banyak communicate dengan anak lah. Kadang-kadang dia, kalau kita tak tanya, dia tak nak cerita kan, sebab dia rasa macam takut nak cerita benda tu. So Kak Nani pun tahu mula-mula sebab dia lebih close dengan kakak dia. So bila kakak dia cerita, baru dia cerita dengan Kak Nani lah. So Kak Nani cakap kat dia, kalau ada orang tapi dia pun kena bully pun dengan kata-kata lah, macam macam nak tikam ke apa macam tu lah kan. So Kak Nani kan cakap kat dia kena cerita sebab ataupun cerita dengan sensei lah. Tapi kalau tak nak cerita kat sensei pun, cerita dengan parents. Sebab kawan tu, biar sensei yang tegur kawan tu. Sebabnya kawan tu dia tak tahu benda tu salah. Dia ingat benda tu betul. Kalau kita tak tegur, dia pun ikut, oh okey lah, dia pun okey je. Nanti kawan yang kena bully tu pun akan rasa benda tu pun betul. So benda dia akan berlarutan macam tu kan. So bila anak kat tahu, oh okey, dia kena kena bagi tahu kat mama. So ataupun cikgu kan. So dia berani lah cakap kat cikgu. Lepas tu Kak Yen selalu cakap kat dia, tak payah, kalau dia cakap macam tu jangan fikir sangat, macam ignore je. Sebab dia orang memang suka cakap macam-macam bukan macam tu kan. So ignore je, cakap jangan simpan dalam hati sangat. Kalau tidak nanti dia akan takut nak pergi sekolah macam tu. Kalau anak perempuan Kak ni, macam pernah tak pengalaman? Anak perempuan Kak Nani yang sulung tu, dia pernah lah masa awal-awal, tapi Kak Nani tak, Kak Nani macam dia tak nak cakap sebab Kak Nani tak nak cakap, dia kena bully. Dah bila dia masuk sekolah menengah, baru dia yalah, sebab kita bertudung kan. So kawan cakap pakai tudung ni apalah, adalah seorang dua orang lah cakap macam tu. Tapi bila Kak Nani tanya dia kenapa dia boleh bertahan, dia kata sebab kita kan ada Allah, dia kata. So tak apalah, dia kata. Dia macam tu lah, dia boleh teruskan je lah macam tu. Cuma masa awal-awal tu kawan-kawan lebih protektif lah dengan dia. Macam jagalah, kawan-kawan tolong jaga aurat semua macam tu. Kalau Kak Fazli? Setakat ni mungkin adalah sikit-sikit kot, tapi tak ada major lah. Cuma apa yang akan nampak sendiri kan, orang akan start tak kisahlah, bukan anak kita, bukan anak gaijin tu, of course lah kan, tendensi lebih besar kan. Cuma orang tak semestinya mereka orang Jepun terkecuali daripada bully ni kan. Maknanya it's benda yang akan berlaku, yang ni from my observation kan. Benda akan berlaku bila orang tu berbeza daripada orang lain kan. Dia macam dia ada perbezaan lah. Maknanya bila perbezaan, orang akan tendensi untuk bully lah kan. So macam pakai tudung ke apa kan. Anak yang Ichi Nancy ni lelaki, dia kurang sikit kan. Sebab dia tak pakai tudung, dia tak menonjol daripada orang lain kan. Cuma apa yang aku rasa kita boleh experience kan, borak dengan anak tu of course kan. Macam Kak Nani suka borak-borak dengan anak-anak Kak Nani kan. Satu lagi, untuk kita sendiri sebagai parent, untuk kita approach anak-anak orang lain juga. Bukanlah approach macam yang menakutkan, approach macam konnichiwa, kita genki desu ka, kita buat conversation dengan dia punya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan dia rasa biasa, sampai rasa biasa, dia tak
tak rasakan satu objek yang awkward untuk dia kan. Dia nak biar dia mesra, macam mana nak cakap biar dia rasa pakai tudung apa kisah kan macam tu kan. Jangan dia sampai dia rasa pakai tudung ni sangat sangat benda yang berbeza sangat lah. So kita nak rendahkan perbezaan tu dengan kita menonjolkan diri dengan kita ni lah benda nak kena cakap kan bermesra dengan anak-anak tu juga kan, kawan-kawan dia kan, macam kita tegur parent pun kita kena buat hubungan kan, maknanya kita yang akan keadaan tu jadi dia tak tegang sampai dia jadi satu objek ni lah objek yang macam UFO kat sekolah kan, alien kat sekolah kan. So peranan parent lah itu antara bila jadi cikgu pun bila pergi kat sekolah-sekolah ni memang dia orang akan rasa pelik lah. So tapi kita nak kena jadikan keadaan tu tak pelik. Jadi kita kena yelah especially kita kan. Jadi kena pergi supermarket nak kena tanya nak kena tegur orang juga kan. So jadikan keadaan tu pakai tudung dah tak pelik kan. Jadi orang tak payah tengok kita 2-3 kali dia tahu okay pakai tudung fine macam tu. So itulah usaha yang kita boleh kan untuk bantu anak kita juga kan at the same time tu macam itulah. Lagi satu kalau macam ada masalah dengan kawan-kawan ke anak kat sekolah kan, ada masalah dengan kawan-kawan memang kena bagi tahu kat sensei sebab sensei yang akan tolong selesaikan masalah tu biasanya. Macam anak Kak Dani nombor 3 dia pernah macam kawan tak baik dengan dia kan. So macam dia terasa tak tahu something wrong macam tu. Lepas tu bila kita cerita kat sensei, tiba-tiba esoknya kawan tu datang kat rumah. Kawan-kawan anak Kak Dani rajin datang rumah. Dia orang main sama-sama ke masak-masak macam tu lah. So sensei yang akan tolong settlekan, sensei panggil budak tu ada masalah ke apa. So sensei suruh datang rumah, kawan balik. Macam tu. So kena apa-apa pun kena memang bagi tahu sensei juga. Yang penting poin dekat sini yang penting kita kena communicate lah kan. Communicate dengan anak sendiri, communicate dengan sensei sendiri. Sensei pun mungkin akan sampaikan kepada pembuli ke ataupun orang yang. Lepas tu macam yang Kak Bazi kata tu, kita kena bermesra dengan kawan anak-anak kita tu. Saya setuju yang tu sebab saya dekat Yuchien pun bila saya perasan bila saya cuba tegur anak-anak kawan-kawan classmate anak, dia macam lagi senang anak tu nak berkawan juga dengan. Diorang pun macam diorang tak rasa kita ni pelik sebab mak dia ni boleh je bercakap punya macam tu walaupun pakai tudung pelik ke apa tu kan. Kadang-kadang diorang yang suruh ajar bahasa Malaysia tu macam mana. Dia sebab dia nak cakap. Okay. Satu lagi yang pelik tu, nanti sensei akan ingat anak kita ni faham semua bahasa tau. Nanti bila student lain datang, contoh ni daripada China ke daripada mana, dia akan ambil anak kita, tolong sembang dengan orang tu. Ya ke. Kalau English okey lah kot kan. Kalau bahasa lain tak tahu. Perlu jaga hubungan dengan mama papa Tomo. Alhamdulillah. Perlulah kot kan sebab anak-anak kita kan berkawan dengan anak-anak dia kan. So perlulah at least senyum pun okey lah. Macam Kak tak tahu bahasa Jepun sangat kan. So at least senyum pun okey lah. Hai bye bye. Hai bye bye lah. Betul. Kadang diorang ni kalau anak kita baik, dia pun baik kan kadang bagi apa-apa lah macam tu kan. Betul. Maksud Nabila invite datang ke rumah. Invite mama papa Tomo ke invite kawan-kawan anak. Orang Jepun ni biasanya tak berapa suka datang ke rumah kan. Anak-anak diorang pun anak diorang pun macam mula-mula dulu anak Kak Dani memang kawan-kawan datang rumah lah. Tapi bila dah besar sikit macam diorang tak berapa tak dibenarkan sangat lah kan. Dan lagi musim COVID ni pun diorang pun tak nak datang. Macam dia takut menyusahkan kita kan. Selalunya kita macam tak invite kan, macam kawan-kawan tu yang datang main macam tu. Itulah. Soalan dia jawab. Kalau buat apa dia jawab English tadi dah jadi 3, kan? Saya 3 juga.
Oh, kalau So, kira sensitif juga. maksudnya darjah 1, darjah 2 tu belajar hiragana. Dia 1, honeymoon 2, lagi 3. satu dua tu. Oh. Oh. Ada lagi? Tak apa, tapi saya ada soalan silibus lagi. Silibus. Okay, dah masuk silibus. Okay, macam mana silibus sekolah? Menekan ke? Tak lagi ni tak. Tak nak. Kalau nak, kalau apa dapat Kak, tak langsung lah. Show tak menekan kot. Show. Tapi bila masuk Chu tu nampak lah dia punya silibus ni masih lagi macam stereotype kot. Stereotype. Dia selalunya subjek dia Masih, macam apa, kalau macam contoh maths lah kan, yang masa mula kat tengok dia kadang-kadang tengok Malaysia lagi advance, tapi Jepun ni jenis yang macam satu benda tu dia lebih fokus. Maths dia mungkin lagi advance macam tu. Kalau sains pun dia akan lebih fokus kat satu benda tu je banyak. Nak kata teruk sangat pun bahasa Jepun lah kot yang bahasa yang teruknya pun. Okay, apa beza silibus Jepun dengan Malaysia? Sebab Kak Bazin kat Nani anak-anak pun sekolah kat Malaysia kan? Anak Kak Nani nombor 1, nombor 2 dekat Malaysia. Tapi pun darjah nombor 1 tu sampai darjah 4. Nombor 2 tu sampai darjah 1 lah. 1. Apa beza dengan Jepun punya silibus? Itulah Kak Yin cakap macam rasanya kat Malaysia lagi macam Advance. Malaysia lagi nak kata advance tu macam macam ni lah, masuk darjah 1 tu kita dah kena baca semua-semua tu kan, dah kena pandai maths semua kan. So kalau dekat Jepun ni darjah 1 dia happy-happy lagi lah, darjah 2 pun dia happy-happy lagi, darjah 3 pun dia baru start belajar macam tu kan. Cuma dia akan salah satu subjek tu dia akan lebih fokus lah. Yang Kak Yin nampak lah. Kak Bazin ada nak tambah? apa Malaysia show dia bagus lah kot. Show dia rasa better than choosing sides pula. Rasa bagus lah dekat sini compared to Malaysia, banyak akademik sangat akademika sangat. Cuma bila Chu dia rasa dia apa tengah nak perbaiki juga dia punya education dekat Chu. So kalau kalau English tu memang baru last year baru bukan last year, this year baru pakai textbook baru. Tu pun banyaklah dia dah revise kan. Mungkin ke depan ni mungkin dia akan banyak banyak perubahan lah dalam silibus Chu pun. Chu ni banyak macam kat Malaysia lah banyak duduk. Kalau show ni rasa masih lagi banyak aktiviti yang macam macam menyeronokkan lagi lah. Soalan Sakinah, bila dah start masuk syurga selalu hantar masuk tuition ke? Pengumuman. Tak perlu, tak tahulah, itu terpulang kepada parents lah kalau rasa nak lagi nak lagi anak tu lebih lebih advance, cepat belajar. Tapi macam Kak Yin cakap lah, selalunya kat sini macam sekolah rendah tu diorang tak tough sangat, tak adalah macam nak struggle sangat, kecuali kalau dia memang bertujuan nak hantar anak masuk sekolah menengah ke sekolah swasta private macam tu. Itu sebab ada exam, jadi tu memang dia kena tuition ke apa, memang kena struggle belajar. Kalau kata dia nak masuk sekolah menengah biasa, tak ada exam lah, macam boleh biasa-biasa je masuk macam kita kat Malaysia tu kan. Pernah dengar juga kalau macam kita target anak tu nak masuk sekolah macam sekolah private yang ataupun sekolah yang ranking tinggi-tinggi tu kenalah. Kita kena gambar barulah hantar anak tu masuk tuition. Tuition. Okay. Cuma nak tambah kalau tengok English kan, ajar English kan. English dia memang lagi kalau compare to Malaysia lagi rendah lah dia punya ni kan. Even bila dah masuk Chu pun dia still guna
communication in Japanese even though dia ajar English kan. So my advice is kalau anak-anak orang Malaysia ni kalau boleh lengkapkan boleh add on kita ajar di rumah lah kot English tu. Supaya bila dia nak pergi universiti ke apa kan dia ada lebih banyak option lah daripada dia ada universiti dekat Jepun je kan. Kira ni kan. Sekolah public Chu pun ada ranking ke? Ada ke public? Selalu swasta kan ranking ni. Kalau Chu biasa, Chu pun kena ambil yang berdekat, yang biasanya tak banyak area dekat rumah kan. So Chu pun kena ambil sekolah yang berdekatan dengan rumah kita juga. Cuma dia punya jarak tu mungkin lebih sikit lah, boleh tak adalah 1 kilometer, sebab masa Chu tu siapa yang jauh sikit dia dibenarkan bawa basikal, siapa yang dalam 1 kilometer tu kena jalan kaki lah kan. So jadi kalau dia tak macam tak ada, kalau kat area tempat kat ni kalau Chu untuk lepas darjah 6 tu tak adalah ranking. InsyaAllah nanti Chu ni kita akan cover next punya sesi. Okay. Syukudo kan. Syukudo pula. Bagaimana ibu bapa tolong anak-anak buat kerja sekolah? Macam banyak ke kerja sekolah? Macam mana kita tolong anak tu? Kalau Kak Bazi bekerja, macam mana Kak Bazi spend masa, bahagi masa untuk tolong anak-anak buat kerja sekolah? Sebenarnya diorang ni dilatih untuk berdikari kan. Cuma kita bantu sikit-sikit tu kot. Maknanya dia dalam dia punya dalam apa yang dia kena buat tu, antaranya kate gakushu kan. Selain daripada shukudai tu dia ada kate. Maknanya dia nak enhance pembelajaran di rumah. Dia nak enhance budak tu untuk boleh belajar sendiri. So kita cuma assist lah. Kalau macam yang anak nombor 3 ni Ichinensi tu, tiap-tiap hari dia akan baca ondoku, dia akan baca kokugo ke ataupun dotoku punya textbook dengan sife kan. So tu je lah dia punya ni kita akan dengar dan kita akan rekod lah macam mana dia punya bacaan pada hari tu kan. Tapi bila dia masuk dah masuk makin besar, dia boleh buat sendiri dan dia memang dilatih untuk lama-lama dia akan tahu sendiri. Dia akan buat sendiri. Maknanya kalau contoh Shukudai nak saya sumi yang berlambak tu kan, masa Ichinensi kita yang kena marusket kan, kita yang kena kita kena kita kena tengok kan. Tapi bila dah naik dia akan sensei akan bagi sendiri akan bagi answer sheet tu untuk dia sendiri yang akan marusket kan benda akan tengok dia biar check dia punya kerja tu. So memang tak perlu risau lah kot. Cuma kalau yang dia tak tahu tu, macam kalau anak nombor 1 tu kan, kadang dia dah masuk konensi dah makin susah dia punya sangsu kan. Kadang ayat Nihongo tu macam susah sikit nak faham kan. Itu mungkin nak kena bantulah kot. Macam tu kan. Yang dia tak faham kan. So tu je lah kot. Kak Dani tambah. Macam Kak Yani macam masa anak sulung Kak Dani tu, sebab dia masuk sini dah darjah 4 akhir kan. So dia macam lagi kena struggle lah. Banyak ketinggalan darjah 1 sampai darjah 4 kan. So memang kalau dia balik tu Kak Dani kena tanya cikgu Google lah. Cikgu Google Translate lah nak translatekan apa term-term kan. So Kak Dani kan tanyalah term-term macam contoh matematik macam apa jejari, apa diameter dalam bahasa Jepun semua tu kan. Apa tambah dalam bahasa Jepun semua. Tu kita boleh tolong lagi sebab tu macam fact dia lah macam tu. Tapi kalau macam kokugo ke macam kemasyarakatan ke kan, dia lebih kepada macam sastra macam tu untuk pemahaman. So macam complicated sikit. Bapak dia pun tak boleh nak terangkan lah sebab bukannya ambil belajar sastra ke apa semua. So kan kena cari
alternatif lain, sama ada pergi tanya orang Jepun. Kadang-kadang kita orang pergi 7E tu, tanya pekerja 7E tu minta tolong macam mana macam tu. Masya So, tu pun Allah. terangkanlah macam mana kan. Tapi itulah macam Makcik kata, bila dia dah dalam setahun macam tu, dia dah boleh handle sendiri. Dia dah apa, dah boleh, dah tak tanya kita dah, dia boleh buat sendiri macam tu. Wow. Memang apa? Dia struggle awal-awal je lah kan. Lepas tu lama dia dah berdikari sendiri kan. Meskipun apa, kedai Jepun ni memang nak ajar anak untuk berdikari. Berdikari. Oh, ada tips menarik dari Nas. Pasal syukurdai saya dapat tips daripada sensei saya, orang Jepun dia pesan kalau anak minta tolong pasal syukurdai tu kena cepat-cepat attend dia supaya dia semangat belajar. Okay. Thank you. Okay. Soalan terakhir. Bagaimana cara nak menerapkan nilai Islam dan disiplin anak mengikut ajaran Islam? Ambil kelas ke macam belajar agama untuk, maksudnya ambil ke kelas untuk belajar agama, Quran macam tu. Sebab kita kita hantar anak sekolah yang minoriti Muslim kan, kadang-kadang tak ada orang Muslim kan. So macam kita lah sebagai ibu apa kena struggle nak didik anak tu macam mana. Kalau Kak Dani macam pasal menerap macam nilai-nilai Islam ni kena banyak bercerita lah dengan diorang kan, macam apa itulah tentang solat, aurat, nilai-nilai murni semua itulah kan. Nak kena cerita, kena rajin bercerita sebab kita tak ada sekolah agama kan. So kena rajin bercerita. Lepas tu Kak Dani pun macam anak nombor 3 macam untuk mengaji, dulu Kak Dani ajar lah juga, tapi bila mak mengajar tu dia macam main-main kan. So Kak Dani ada minta tolong ada ustazah dekat Student Malaysia dekat Mesir lah. So diorang ustazah tu yang akan ajar hari Isnin, Khamis macam tu mengaji. Online lah. Online. Lepas tu kalau agama, sebab anak Kak Nani nombor 3, nombor 1 ni kadang-kadang kita terangkan dalam bahasa Malaysia pun dia tak boleh nak faham. Complicated kan kalau agama ni, kalau kita kadang-kadang ayat tu macam lain sikit kan. So dia macam apa tu? Kalau dengar ceramah pun, kadang-kadang kita ajak dengar ceramah pun kita kena kena pause kejap untuk terangkan apa maksud ceramah tu, apa maksud kan. So itu pun kadang-kadang dia tanya, dia tak faham apa maksud tu kan. Jadi Kak ni minta tolong ada ustazah daripada ustazah dekat Osaka, dia Pakistan rasanya. So dia mengajar dalam bahasa Jepun lah dekat anak Kak ni, dia ajarlah macam tauhid ke kan, macam tu. Kalau Kak Baji? Kalau akak tak ada lagi formal kelas. Terfikir ni antara pertimbangan seorang parent kan. Dan dia orang nak struggle ni kan, macam yang nombor 1 tu memang nak struggle Nihongo lagi, nak struggle sekolah, balik penat kan. Macam takut kita being too pushy nak tambah satu lagi. Itulah maknanya nak kena tengok juga keadaan anak-anak tu kan. Tapi setakat ni memang kita konsisten buat memang tiap-tiap hari akan ada session baca Quran dengan tadabbur, baca maksud Quran kan. Memang Quran tu rasa kritikal untuk diorang, maknanya sekarang pun walaupun dia orang solat cuma rasa macam dia orang tak rasa jis kepada akidah tu kan, macam Allah tu bagaimana, Allah tu sayang kan. Bila dia tu rasanya dia orang tak rapat lagi. Bila kita nak push banyak-banyak, takut risau lah kat situ kan. Maknanya rasa nak suruh memang yang suruh at the same time nak dapatkan dia orang tu rasa connect dengan Allah tu macam cabaran lah kot untuk semua parent dekat Jepun kan. So saya ni memang tak ambil kelas apa-apa lagi, cuma memang buat kat rumah lah yang session Quran tu memang kadang-kadang satu ayat sampai 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, tak banyak pun, tapi nak dia ada konsistensi lah untuk tiap-tiap hari akan ada duduk baca Quran, tadabbur macam tu kan. Memang rasanya memang parents pun memang kena selalulah buat macam
hafal sikit-sikit surah kan. Macam contoh macam nak Nasihat Sumi kan panjang kan. So kadang-kadang Kak Dani ada buat untuk dia orang macam Kak cakap kat dia, jom kita buat camp solat. So masa tu ajar dia cara ambil wudu, tengok solat dia macam mana kan, bacaan semula. Benda-benda simple macam tu lah. Sebab benda Betul-betul. kan, buat sendirilah maksudnya. Camp solat untuk sendiri untuk family lah kan. Tu pun ada buat juga point system kan. So macam Kak Dani cakap tu, husband Bazi pun ada buat camp ambil wudu kan. Camp solat. Memang kena ada lah session tu kan. Untuk anak-anak kan. Kita tak boleh nak compare dengan orang kat Malaysia, memang dah ada lah. Kita sini kena nak struggle lah kan. Itulah kita kat negara orang kan struggle lah. Struggle kita lebih lah nak ajar anak-anak. Ya. Kalau di area Selada Harun, kalau di area Tokyo Yokohama, insyaAllah akan ada kelas Quran dan pendidikan agama Yokohama. Kalau siapalah kalau sesiapa rasa macam mampu untuk hantar anak ke sekolah sekolah untuk belajar agama, boleh hantar sekolah agama. Kita dah. Oh, kalau macam kelas agama, kalau kelas ngaji tu, siapa yang dekat Chiba pun kalau boleh pergi dekat CICC, Chiba Islamic kan itu kan, itu pun ada juga hari Sabtu ke hari Ahad macam tu. Dia ada buat kelas-kelas agama, kelas mengaji. Kalau yelah macam sekali lah, kalau tempat tu ada kemudahan untuk hantar anak ke belajar agama, bolehlah kita cuba kan. Like kita pun kena struggle juga sebagai biasa kan. Okay, rasa ada lagi tak soalan? Boleh check Facebook. Islam Education Center JIEC. Okay. Kita okay. Ada soalan tak? Okay, sekarang sesi soalan dari pendengar. Siapa nak tanya soalan? Oh tadi soalan Nabilah tadi. Macam mana nak ajar anak? Macam mana soalan tadi? Share cara ajar anak solat dengan puasa tu. Ni. Boleh share macam mana ajar anak solat dan puasa? Kalau macam Kak Dani lah, macam anak Kak Dani yang lelaki bongsu ni, dia tak pernah pergi sekolah agama kan. So kalau cara Kak Dani lah, sebelum dia tidur tu, sebab sebelum kita tidur tu, sebelum tidur tu lagi bagus untuk dia nak mengingati kan, waktu tidur, sebelum nak tidur tu lah dia akan lebih ingat. So sebelum tidur tu Kak Dani akan suruh dia imagine niat solat tu kita boleh solat. Kita orang selalu macam maghrib, subuh, maghrib, isyak kita orang ajak jemaah lah kan. So dia orang akan ikutlah masa kita, Kak Dani akan ajar lah, memang macam akan kuat sikit lah niat solat tu kan, sebab nak ajar dia orang. Tapi masa dia dah umur 6 tahun tu, sebelum tidur Kak Dani suruh dia imagine, okay sekarang ni Aidin tengah berdiri, mula-mula baca apa. So dia akan baca, ajarlah Al-Fatihah kan. So ayat pun surah Lazim pun yang basic lah, Qul a'udzu binas ke, dan Qul huwallah, jadi dia baca, dia tahu step-step tu kan. So dia akan hafal dulu Alhamdulillah tu dengan surah Lazim. Next bila dia dah hafal semua tu, second step dia pula akan macam hari berikutnya pula, dah di dalam pasien tu Kak Dani akan suruh dia imagine masa rukuk tu tunduklah, kita bagi tahu kan rukuk tu kan yang macam tunduk tu, kita tu baca apa. So dia akan Kak Dani akan baca Subhana Rabbiyal Azim. So dia akan hafal lah surah Rabbiyal Azim itu baca berapa kali, dia akan baca 3 kali. Kak Dani suruh dia
suruh dia ingat sampai betul-betul dia baca sampai dia betul-betul diingat lah sebelum nak masuk step keduanya kan. So lepas tu Kak Intan, okay, hari ni lepas kita dah baca, dah buat sampai rukuk. Lepas rukuk apa, sujud. Masa sujud baca apa. So dia imagine lagi masa sujud. Rasanya sampai 3, 4, 5 sampai tahiyat akhir lah macam tu kan. So makan masa sikit lah. Tapi sebelum tidur tu dia memang akan mudah ingat. Apa-apa surah pun macam kita nak suruh dia hafal pun sebelum tidur tu kita suruh dia baca. InsyaAllah lah dia boleh senang nak ingat benda tu. Kalau puasa pula bagi sikit-sikit lah kot kan. Macam hari pertama dia nak puasa tu, sahur kita ajak dia makan sahur sama-sama. Supaya dia okey lah kan. Dia ada semangat, sebenarnya dia nak semangat kan. Semangat sama-sama puasa. So masa dia darjah 6, umur dia 6 tahun tu Kak Lani suruh dia puasa dah dari dia pukul 9 pun tak apalah. Makin lama makin kita naikkan waktu dia kan. Kadang-kadang lagi setengah jam, lagi 15 minit nak puasa pun, nak buka puasa pun dia dah makan dulu. So tapi tak apalah cakap tak apa, next time kita jumpa lagi sampai dia boleh lah. Kita tak boleh nak push dia kan. Tak boleh nak push. Lepas tu kena terangkan kat dia kenapa kita kena puasa. Sebab kita nak Allah nak suruh kita ingat orang lain pun ada yang tak dapat makanan kan. Kita nak kena bersyukur. So dia tahulah sebab apa dia kena puasa tu kan. Lepas tu cakap kat dia puasa tu macam bulan yang mulia kan. Apa-apa dia buat yang benda baik. Kena cerita benda-benda yang macam positif lah kat dia supaya dia okey lah, dia pun nak jugalah buat benda tu. Itu je lah. Puasa tu ajar start umur berapa? Kak Nani ajar masa dia 5 tahun sikit-sikit lah macam tu. Tapi 6 tahun tu dia dah boleh lah puasa sikit-sikit je. Itu dia kena start ajar nak dah 5 tahun. Tak, at least 5 tahun tu kita dah terangkan kat dia kan. Kita dah terangkan kat dia apa semua kan pasal tu. Kak Adi pasal dia sharing, saya akan buka YouTube setiap kali solat. Lama-lama anak-anak insya-Allah hafal step dan surah-surah dalam solat. Dan bila anak-anak dia hafal, kita kadang boleh check dan betul-betul sebutan. Terima kasih share tips yang menarik. Kalau Kak Bazia dia nak tambah? Agak rasa macam sama lebih kurang sama lah dengan Kak Lani tadi kot. Buat point solat kan. Lepas tu print bacaan. Ada yang duduk sebelah dia, kita bacakan, dia buat ni kan. Maknanya macam-macam practical punya effort lah boleh buat. Macam cuma itulah banyak tips pada bila jumpa orang yang dah lama duduk sini kan. Dan nak amalkan Islam ni kita takut antara dia nasihat-nasihat mereka adalah jangan push anak ni lah macam tadi kan cakap buat juga dekat anak, tanya dia kalau nak puasa tu kan, tanya hari ni nak bangun pukul berapa kan, nak bangun pagi ke, nak bangun breakfast ke baru puasa kan. Anak puasa tak hari ni pun tanya kan, okey tak bersedia tak, maknanya ikut pace anak tu kan, maknanya tak push sampai dia rasa benci sangat kan Islam ni, sebab dia dah tak faham, lepas tu dia kena buat kan. Jadi sebab kawan-kawan dia tak buat, apa maknanya kena letak mindset kita dibesarkan cara berbeza dengan anak kita dibesarkan di sini kan. Jadi benda tu macam memang banyaklah nak kena rasa diri sendiri, nak kena belajar kan, macam nak masuk dalam pemikiran mereka kan, dengan diorang tak kawan-kawan semua makan kan. Tak boleh imagine kan, kita dulu sekolah at least semua puasa, orang semua tak makan kan. Rasa semua sama dengan kita kat sini. Orang lain dengan kita, kenapa? Macam salah kan. Satu lagi kalau kita nak start ajar anak puasa tu, tak kisahlah dia memang bangun sahur, dia akan bangun sahur sebab dia nak feel sama-sama kita makan. Tapi kalau dia nak sahur lagi pukul 8, pukul 9 pun tak apalah, bagilah dia sahur pukul 8, 9 tu, lepas tu dia akan continue puasa macam tu kan. Menarik tips tu. Sebab dia kecil lagi pun macam tu. Nak sahur pukul apa, nak pukul apa, ikut dia. Cuma dekat Jepun ni mencabarnya selalu macam tempat Kak Nani lah, hari sukan sekolah adalah waktu bulan puasa. So dia macam memang tu mencabar sikit lah. Mencabar lah. Lagi kat sini kalau musim panas tu dia macam lagi
Kan Kan. lagi macam pas panas dia panas kering kan. Okay. Boleh bagi reward. Reward okey ke dalam Islamic teaching? Kalau Kak Nani, reward Kak Nani siapa puasa ke dapat kiss mama je lah. Walaupun memang kiss mama tapi kiss mama lebih-lebih sikit lah. Kalau ada soalan. Kalau soalan yang share pasal anak join kelas kat UI tu, saya tak ada pengalaman, saya tak tahu. Mungkin boleh PM kot, siapa-siapa boleh PM Nabila. Siapa tadi yang hantar anak ke UI? Yoyogi Uzharan sama dengan UI. Rasanya Kak Ani ada hantar anak dekat situ. Kalau mungkin Azri ni boleh PM Nabila share. Okay. Okay, ada lagi tak soalan? Tak ada, kita ke sesi seterusnya. Sesi tak ada Okay. Quiz. Mana? Kak Iza boleh share slide. Sekejap ya. Okay, untuk soalan quiz ni, siapa cepat jawab dan betul, dikira sebagai menang. Dan kalau siapa dah jawab betul tu tak boleh jawab dah soalan seterusnya. Sekejap ya. Alas. Iman Jepun boleh share. Kat Nicole, kat Cik Nak. Cik Nak boleh tolong sharekan slide. Share slide sikit Okay, sekejap loading. Okay. Nampak ke? Nampak? Nampak. Okay. Okay. Kali ini kita akan teruskan dengan kuis untuk Mama Sampel Sheet yang ketiga. Ada 3 soalan. 3 soalan untuk semua terus jawab waktu ni. Dan soalan terakhir sekali adalah soalan terkumpul yang daripada siri yang pertama. So kita akan pilih pemenang yang jawab jawapan yang tepat dan yang paling cepat. Boleh tulis dekat ruangan chat. So soalan jawapan yang paling atas yang paling betul itu akan kira pemenang. And siapa yang dah betul untuk soalan yang pertama, dia tak boleh jawab untuk soalan-soalan seterusnya lah. Okay, soalan pertama. Okay. Menurut panel Puan Rosnani, apakah langkah pertama sebelum mengisi borang sekolah dan berapakah walking distance dari rumah ke sekolah? Okay. Boleh, Kak Nani boleh pilih mana jawapan yang paling tepat? Ya, kalian dengar ke? Nur Abdul.
Nur Abdul. Okey, cari sekolah yang dekat dulu jarak 1 km. Yang tu paling betul lah. Cari sekolah yang dekat dulu jarak dalam 1 km. Okey, tanya. Nur Abdul ni Ikin ke? Betul tak? Okey, so tanya untuk pemenang pertama. Yang seterusnya, soalan kedua. Okey, apakah sebab Puan Bazila ambil Kyushoku lunch anak-anak di sekolah? Okay, siapa yang nanti Kak Bazi boleh pilih jawapan yang paling tepat dan paling awal. Kak Bazi, dengar ke? Dengar. Tapi macam tak tahu je sebab ada 2 jawapan Oh, ada jawapan. So, siapa yang bagi dua-dua jawapan lah. So, semua orang kena tulis 2 jawapan. Baik, Kak Bazi bagi Kak Bazi 2 jawapan. So, orang kena tulis 2 jawapan lah baru betul kan? Ke ada berapa jawapan? Kak Bazi rasa? Tadi dia cakap 2 jawapan. Okay, so kena tulis 2-2 baru betul. Dia nak cuba tulis 2-2 jawapan tu. Ada dah jawapan yang betul keluar tapi semua orang tulis 1. Betul ke? Betul-betul. Ada 3 rasanya. Ada 3 pula. Okay, nampaknya mungkin Sakinah dah betul sikit kot. Tinggal tulis 1 lagi. So, 3-3 dah keluar kan jawapan dia kan? Cuma tak ditulis oleh orang yang sama. So, siapa nak concludekan 3 jawapan. Dah ada hint dekat jawapan-jawapan semua orang dah. Ya, cuba. Ada? Okay, kalau tak ada, Kak Bazi boleh pilih the nearest. Okay. Oh, Sama. Tu dia. Dulu Sakinah Syukuriku. Murah tu masih Dulu Sakinah. Nur Sakinah ke Hanis yang Syukuriku betul? Dulu Sakinah. Murah tu maknanya government subsidize sesuai dengan dapat kebersamaan lah. Okay, tanya Nur Sakinah. Okay, nanti kita akan kontak untuk dia. Okay, soalan terakhir yang untuk minggu ni. Apakah maksud narai goto? Ada yang nak cuba? Jadi siapa yang nak bagi jawapan? Kak Nani ke? Kak Bazi ke? Nani ke? Soalan ni. Tak ada orang nak jawab. Apa? Tak ada orang nak jawab dah. Setakat ni jawapan ni betul ke tak? Ke belum lagi? Tak ada. Ada lagi? Tak ada dah. Okay. Jawapan pada ada jawapan pada Nabila dan Nas. Ada yang betul? Kerana ni atau Kak Bazi ada nak komen jawapan-jawapan yang ada setakat ni? Yang mana yang paling rasa menghampiri lah. Definition Rai Goto.
Rasanya macam Nabilah betul lah kot. Okay, tanya Nabila Mahta. Okay, nanti kita akan kontak untuk ada. Okay, so dah habis 3 soalan untuk yang minggu ni. So soalan terakhir ni yang soalan terkumpul. So kalau ada orang yang tak dapat join sebelum-sebelum ni pun, don't worry, still simpan je jawapan tu. Manalah tahu memang tak ada orang yang kumpul 5-5 kan. So still ada harapan lah untuk menang. Hadiah dia lebih grand lah berbanding hadiah mingguan, insyaAllah. So soalan terakhir, yang ni jangan tulis dalam chat, okay? Tulis dekat dalam phone kat mana-mana simpan. Okay. Soalan terkumpul yang ketiga. So apakah, bila bahasa Inggeris mula diajar? Pada darjah berapa? Waktu darjah berapa bahasa Inggeris mula diajar di Shogakukan? Okay. Oh, okay, semua dah jawab kat sini. Okay, so bila simpan jawapan, make sure nanti bila kita dah buka pertandingan untuk soalan terkumpul, boleh jawab. So, kena simpan dalam nota. Kita tak akan bagi hadiah untuk soalan ni sekarang lah. Kita akan simpan dulu. Okay, terima kasih.